Assalamualaikum, nama aku Wan. Sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf ke hampa sebab hampir sebulan juga aku tak upload video. Yalah, macam hampa tahu, aku pun bekerja juga. Jadi balik kerja penat, memang tak sempat nak buat video. Okey, tak payah kita berceloteh banyak, aku teruskan bercerita je lah. Aku nak sambung lagi cerita dekat kampung Abah. Kalau hampa dah ingat, hari tu aku dah cerita pasal orang minyak tu kan, dekat kampung Abah tu. Okey, setelah sebulan kejadian diganggu orang minyak tu dah tak ganggu lagi dekat kampung tu. Alhamdulillah, selepas Abah dengan Pak Hasan dengan kawan-kawan dapatlah tumpaskan orang minyak tu dekat kampung tu kan. Tapi dia ganggu dekat kampung lain pula kan. Okey, bila dah tak ada lagi gangguan orang minyak tu, Abah pun bekerja macam biasa. Abang aku pun bekerja macam biasa dekat Lori Pasiang tu, dekat Pasiang Sungai, dekat Mahang tu kan, Kurai Pasiang tu. Kawan-kawan Abah apa pun bekerja macam biasalah. Ada masa kadang-kadang mereka main juga dekat rumah kan. Nak disingkatkan cerita, Abah dapat panggilan daripada tokek lama Abah. Kalau hampa ada ingat, itu Abah ada buat tender potong kotak tu. Bos kelang tu telefon Abah, tanya Abah bila free, nak jumpa lah, nak simpan pasal kerja kan. Lepas tu Abah pun cakap nanti dia akan beritahu. Sementara Abah nak jumpa dengan bos tu, bos kelang tu. Okey lah, bos kelang tu nama BT Lim. Kalau hampa ada ingat, dekat video sebelum ni pun aku ada cerita pasal bos BT Lim ni apa yang jadi kat dia. Jadi Abah pun jumpa dengan mak, nak sembang lah, nak buat bisnes apa kan, sementara nak dapat tender dekat kelang bos BT Lim tu. Mak pun cakap dekat Abah, kita buatlah berniaga apa kan. Lepas tu Abah pun tanya dekat mak, nak buat berniaga apa. Lepas tu mak pun fikir-fikir, apa kata kita berniaga ikan pula. Kalau kita berniaga makan segi, masalah macam dulu balik Kalau hampa dah ingat, hari tu aku cerita video yang kedai mak disihir tu, part 1 dengan part 2. Part 3 aku tak sempat buat lagi. Jadi bila Abah dengar je mak cakap nak berniaga ikan, Abah pun setujulah. Nak disingkatkan cerita, keesokan hari Abah dengan mak keluarlah cari ikan. Mak dengan Abah pergi dekat area Kuala Muda. Dekat situ tempat nelayan turun hantar ikan pun kan. Jadi Abah dengan mak pun bincang-bincang dengan tekong ikan ataupun penjual ikan lah. Sembang-sembang dapatlah harga murah dan banyak. Bila dah dapat bawa balik lah. Bila dah sampai kat rumah, Abah pun tanya dekat mak, kita nak niaga dekat mana. Mak cakap, apa kata kita berniaga area Selama dalam kan, dekat kampung dalam tu. Lepas tu Abah pun cakap, kalau macam tu esok pagi kita try kat situ dulu. Kalau dekat situ ada rezeki, kita terus kat situ je lah. Nak disingkatkan cerita, keesokan hari mak dengan Abah mulalah bawa ikan pergilah dekat kampung yang aku cakap, sebelah kampung Selama dalam tu kan. Bila dah sampai kat situ, terjumpalah kawan Abah dekat situ. Kawan Abah pun cakap, tak apalah kalau hampa nak berniaga lah dekat sini, dekat kampung kan, dekat dalam tu. Sebab dekat dalam tu orang jual ikan segak ni memang tak ada belah situ. Kalau nak dapat pun kena pergi ke Pekan. Jadi bila Abah dah mula dengan mak berniaga kat situ, alhamdulillah sambutan memang baik. Jadi bila dah berniaga hampir sebulan okey, 2 bulan okey, rumah yang depan kedai yang mak dengan Abah berniaga tu, dia kira macam tuan tanah yang Abah duduk berniaga tu lah. Tuan tanah tu pun cakap lah dekat Abah, apa kata kalau hampa berniaga makan kat sebelah sana, tanah tu pun tanah aku juga, kalau hampa nak berniaga pun okey lah, dekat sini tak ada kedai makan, dia kata. Jadi Abah pun fikir lama. Lepas tu Abah tengok dekat mak. Lepas tu Abah cakap dekat tuan tanah tu, tak apalah, bagi saya balik bincang dengan rumah dulu. Kalau dia setuju, saya akan berniaga lah. Kalau tak, kami akan berniaga ikan je lah. Takut masa tak ada. Abah bagi alasan dulu kan. Lepas tu tuan tanah tu cakap, tak apalah, hampa fikir dulu macam mana. Kalau hampa nak berniaga pun tak ada masalah, sebab tu tanah memang tanah aku, dia cakap. Bila Abah dengan mak selesai berniaga Abah dengan mak balik lah. Bila dah sampai kat rumah, Abah pun tanyalah dekat mak, atas persetujuan mak jugalah, sebab yang nak masak tu mak.
Bila dah bincang-bincang dengan mak cakap bukan tak mau meniaga. Dia risau, takut akan jadi macam mana yang kita kenal sebelum ni. Mak cakap lah, ingat tak apa yang terjadi dekat Karangan? Ingat tak apa yang terjadi dekat KL? Lepas tu abah cakap, tak apa, insyaAllah sini tak ada apa kot. Lagipun semua orang kenal kita situ. Abah cakap kat mak kan. Lepas tu mak cakap, sebab kenal tu lah masalah. Lepas tu abah cakap, tak apa, kita try dulu. Abah cakap tu. Nak disingkatkan cerita, selang seminggu macam tu, naiklah kedai makan di sebelah tu. Jadi abah dengan mak mulalah berniaga makan di situ. Minggu pertama perniagaan okey, alhamdulillah. Minggu kedua perniagaan, alhamdulillah okey, semakin baik lah. Siapa sangka kan, kita anggap benda tu baik, tapi orang pula yang, yalah, tak apalah, hampa ikut cerita aku, hampa akan faham. Okey, bila dah sampai kat rumah, selepas habis berniaga ikan dengan makan, kira malam lah sampai kat rumah. Dan tu aku dengan adik ikut abah dengan mak lah, sebab tak ada siapa jaga kan. Abang aku kan dia kerja dekat Korek Pasiak, dekat Sungai Mahang tu kan. Malam tu bila sampai kat rumah, kira abah nak dengan mak ni nak buat kira-kira duit lah, kewangan lah, nak kira kewangan. Yalah, nak tengok keuntungan, lepas tu nak tolak modal niaga siap-siap kan. Bila kira-kira tengok ada shot, awal tu abah dengan mak ikat, oh tak apalah, mungkin ada orang terlupa bayar ke apa kan. Tak apa, husnuzon, orang cakap husnuzon dulu. Masuk hari kedua, jadi lagi. Lepas tu mak pun cakap kat abah, awak kerap sangat ada shot duit ni. Lepas tu abah kalih kat mak, tanya, banyak ke? Banyak ni. Awal-awal hari tu 50, ni masuk ni dah 300, semalam 400. Lepas tu abah cakap, dia macam ni, tak apa, kita tengok dulu esok macam mana. Keesokan pagi berniaga lah macam biasa, berniaga ikan macam biasa. Lepas tu abah ikatlah duit tu dengan getah. Yalah, ikut petua dulu-dulu. Dia pun cakap kalau tak mau bagi duit hilang ni, ikatlah dengan getah. Awal tu mak dengan abah tak fikir lah, kata ada tuyul curi ke. Abah dengan mak cuma fikir mungkin duit jatuh ataupun orang terlupa bayar ke apa kan. Itu yang abah ikat dengan getah. Jadi malam tu berniaga lah, berniaga makan macam biasa. Time tu mak jual makan makanan goreng-goreng. Lepas tu macam miso, bihun, sup apalah. Lepas tu mi udang. Yang paling famous makanan yang mak jual, mi udang lah. Jadi bila dah selesai berniaga, tutuplah kedai. Kami pun nak balik. Dalam perjalanan nak balik tu, ialah biasalah kita nak buka laci, nak ambil duit kan. Time tu mak terperasan macam ada satu bayangan hitam ambil duit. Maksud aku masuk tangan dalam laci, ambil. Genggam berapa tak pasti. Lepas tu mak pun terkejut, mak diam lama. Lepas tu mak ambil lah duit-duit yang mana yang ada, mak bubuh dalam handbag. Kira nak balik lah, balik kira kat rumah lah, memang tak mau kira kat kedai lah. Bila masuk dalam kereta je, kira kami teruskan perjalanan balik rumah. Bila dah sampai kat rumah, mak pun cerita kat abah yang tadi masa nak ambil duit dalam laci, terperasan kata ada lembaga ambil duit dalam laci. Di situ baru abah tahu memang ada tuyul. Lepas aja abah fikir macam tu, bunyi terus dalam bilik, kongkang. Macam almari tu buka tutup. Lepas tu katil kena tolak kiri kanan. Bilik tu pula bilik abang aku tidur. Kalau hampa tahu dekat video sebelum ni yang mak kena buatan orang yang sakit tu kan, mak dengan abah memang tidur kat ruang depan tu je. Aku dengan adik aku ruang kedua, ruang tamu kedua kan. Dekat bilik belakang tu memang tak ada siapa tidur lah. Sebab boleh dikatakan bilik dua yang dekat ruang tengah dapur tu, ruang pertama lah, bilik dua tu boleh dikatakan untuk tetamu mai lah. Sebab tak ada siapa yang tidur. Di situlah kejadian yang mak kena tolak dengan besi dekat lantai tempat mak duduk. Lepas tu ada lembaga di celah beranda waktu abah potong ikan dengan ayam bakar tu kan. Dekat celah beranda depan dengan tempat aku tidur tu, tak cerita lah. Okey, sambung balik. Bunyilah dalam bilik tu gonggang berselerok macam ada orang bagi kenjah
bagi selerak macam orang nak bagi selerak dalam bilik. Jadi abah pun bangun, buka pintu bilik, benda tu semua senyap. Tapi keadaan berselerak tu memang ada. Kain baju berselerak keluar atas lantai apa. Bunyi pula dekat bilik tetamu. Dekat bilik tetamu yang aku cakap tadi. Bunyi dekat bilik tu pula. Bunyi-bunyi, aku dengan abah pun larilah pergi ke dapur. Aku ikut abah lah sebenarnya, sebab aku nak tengok juga sebenarnya. Jadi bila dah sampai situ, memanglah nampak lah barang berselerak terkeluar daripada bilik kain baju yang susun tu kan. Bila dah nampak itu, abah terus azan, terus senyap. Bila dah senyap, abah dengan aku pilah ke depan balik. Aku kira mengekong abah lah. Pilah ke depan, duduk dekat mak. Mak tanya dekat abah, ada apa tu? Siapa tadi? Abah mencakap, tak pasti lah. Sebab pergi kat situ tak nampak apa. Cuma nampak barang berselerak keluar macam mak. Lepas tu mak bertanya, lah ni macam mana? Nak settle dulu ke? Nak panggil Pak Hassan, kawan abang tu? Mak cakap kat abah kan. Lepas tu abah cakap tak apalah, kita try dulu. Nak disingkatkan cerita, abah pun buat ayat tawak. Lepas tu abah percik lah dalam rumah, macam pagar rumah lah dalam rumah kan. Bila dah pagar-pagar tu, sehari dua alhamdulillah tak ada lah kata kena gangguan macam tadi. Lepas tu duit pun tak hilang. Abah dah syak, memang betul lah kata tuyul. Bila dah sampai kat kedai makan, tapi pagi tu memang berniaga macam biasa. Di situlah, kalau hampa ada ingat dekat video sebelum ni, aku ada cerita tajuk tu siapa tarik kaki aku. Cerita yang sama juga. Di situlah mak sewa satu rumah. Kira malas lah nak balik waktu siang kan. Dia macam petang kan, pagi mak ngabah menaga ikan kan. Bila dah selesai menaga ikan, balik pula. Bila dah balik, nanti petang mai pula dia nak buka kedai makan. Jadi disebabkan nak ulang alik tu jauh, yang itulah mak ikat tak apalah, kita sewa satu rumah. Jadi aku dengan adik boleh rehat dalam rumah tu. Mak dengan abah bolehlah berehat, nak semayang apa dalam rumah tu kan. Sementara nak turun petang pula kan. Bila kami dah duduk situ, ada cerita yang dekat rumah tu aku tak cerita lagi kot. Hampa boleh tengok dekat yang aku cakap tadi, tajuk siapa tarik kaki aku, cerita tu. Nak disingkatkan cerita, malam tu mulalah berniaga macam biasa. Berniaga. Sekali lagi terjadi, mak terperasan kata ada lembaga nak ambil duit. Jadi mak buat macam mana? Mak nampak je lembaga tu, suruh tangan, mak tutup laci tu cepat-cepat. Terkapit tangan, bunyi rik, terus hilang. Tapi terus tutup lah, mak tak lepas dah. Mak kutip lah duit tu, kutik, semua buah dalam plastik yang asin sebelum mak buah dalam beg. Mak buah dalam tu ikut petua yang macam abah pesan lah. Bila dah selesai tu, buah dalam plastik apa, mak ikat dengan getah. Lepas tu mak cari satu lidi tajam, mak selit lah dekat plastik tu. Tak pasti sama ada benda tu untuk apa. Macam mak cakap tu petua. Itu je mak cakap kat aku. Bila dah selesai je kutip-kutip duit, masuklah kereta, kami boleh sampai di rumah. Bila dah sampai kat rumah, memang sungguhlah duit tu ada, tak hilang. Lepas tu mak cakap lah tadi apa yang terjadi pun kan. Mak cakap kat abah. Lepas tu abah cakap, betul lah, memang sungguh tuyul. Bila abah cakap je macam tu, sekali lagi terjadi. Tapi bukan dalam bilik abang aku, bukan di dalam bilik tetamu, tapi depan mak aku dengan abah aku. Sebab di situ mak dengan abah kan tengah kira-kira duit untuk asing, duit modal berniaga, lepas tu duit keuntungan kan. Yang menjadi aku terkejut, lepas tu bela sebab apa tau, aku tak nampak duit tu hilang depan mata. Di mana dia ambil duit modal yang untuk berniaga esok. Abah nampak je, kata abah tu cakap lah, menatang ni lah apalah curi dia. Bila abah nampak je duit tu lesat depan mata kan, abah terus pergi dekat laci almari TV tu kan, abah terus ambil parang, abah terus ke depan. Bila abah buka je pintu, abah tak nampak lah duit yang kena ambil tadi tu bertabuk depan pintu. Lepas tu yalah, satu sampai dekat ruang depan. Abah pun ikut duit tu. Bila sampai kat ruang tanah depan rumah tu, abah tak nampak lembaga tu berdiri kat situ dengan tatapan yang tajam, mata merah.
Abah duduk kat beranda pertama, berdiri kat situ. Lepas tu abah pun tanya dekat lembaga tu lah, dekat toyo tu, tak puas-puas lagi kan curi duit aku. Lembaga tu cuma meringai, dia nak hilang. Bila nak hilang, abah kan tadi pegang parang kan, abah buka sarung parang tu, abah baling. Bila dah baling, tak kena pula, kena telakang toyo tu kan. Toyo tu terus lesap dengan baki genggaman duit dekat tangan dia tu. Jadi abah pun tahu memang toyo lah. Cuma abah nak tahu siapa yang bela toyo tu. Lepas tu abah fikir, siapa yang bela ni kan. Sambil abah tu fikir tu, abah pun masuklah dalam rumah. Parang dekat ruang tanah depan rumah tu abah tak ambil, abah lupa lah. Tengah abah masuk tu, bila abah dah masuk dalam rumah, mak pun tanya dekat abah, apa benda? Abah pun cakap lah, memang toyo. Selang tak berapa lama, abang aku sampai di rumah. Abang aku ambil lah parang tu, masuklah dalam rumah. Lepas tu abang aku pun bagi salam apa. Abang aku tanyalah siapa parang dekat ruang tanah depan rumah tu. Lepas tu abang aku cakap, Allah terlupa, hampir ambil sat ni. Lepas tu abang aku cakap, dah ambil dah. Jadi abang aku bertanya lah sebab apa parang dekat situ kan. Abah pun cerita dekat abang aku apa. Lepas tu abang aku bagi cadangan, apa kata kita gantung belangkah. Esok mak dengan abah nak pergi ambil ikan lagi kan, minta lah belangkah kat mereka 2-3 ekor. Lepas tu abah cakap kat mak, lah ni macam mana? Lah ni duit modem mereka kita esok short ni. Lepas tu mak cakap, tak apalah kalau macam tu, kita pakailah duit keuntungan kita dulu. Tak apalah, nak buat macam mana, yang kena ambil tu dah bukan rezeki kita. Lepas tu abang cakap, tak apalah, sudah, jom kita semua tidur. Nak disingkatkan cerita, keesokan pagi tu abah pun bilah dekat tempat pelantang ikan tu, dekat tempat perih lah, ambil ikan. Bila dah sampai kat situ, abah pun carilah siapa-siapa nelayan yang ada tangkap belangkah lah, nak minta 2-3 ekor kan. Abah cakap tak apalah, beli pun tak apa. Lepas tu yang nelayan cakap tak apalah, ambil lah. Nak disingkatkan cerita, selepas dia ambil apa sampai jadi rumah, time tu abang aku tak bekerja, dia cuti. Bila abah dengan mak sampai di rumah, abah terkejut sebab abang aku di rumah. Abah pun tanya dekat abang aku, hang tak kerja ke ni? Lepas tu abang aku cakap, hari ni tak kerja, hari ni cuti. Lepas tu abah pun cakap kat abang aku, kata yang belangkah dah ada. Lah ni macam mana? Jadi abang aku pun ambil lah belangkah tu, gantung di depan rumah dan di belakang rumah satu. Lepas tu abang aku cakap, tak apa, kita tengok malam ni macam mana. Bila malam menjelma, tak payah tunggu tengah malam, pukul 8 lebih tu dah bunyi lah. Aku tak tahu nak buat bunyi tu sebetulnya bunyi macam mana. Bunyi tu memang bunyi toyo lah. Itu yang aku boleh cakap. Bila benda tu bunyi je, memang bunyi yang teras. Lepas tu abang aku cakap dekat abah, bunyi toyo tu. Lepas tu abah tengok kat abang aku, angguk. Lepas tu aku pergi tanya kat abang aku, bunyi apa? Tu lah toyo. Bila abang aku cakap macam tu lah, benda tu pun diam lama bunyi lah dekat depan, krok. Bunyi yang belangkah abang aku gantung tadi. Lepas tu abang aku pun buka pintu, abah aku ikut abang aku belakang, pergi sampai kat depan, tengok belangkah tu duk goyang-goyang kan. Lepas tu aku tak nampak apa time tu, sebab time tu aku baru lepas kena berubat. Yalah, macam aku cerita sebelum ni, aku ada kena tempias buatan orang. Time tu hijab pun kena tutup, jadi aku tak nampak apa kan. Lepas tu abang aku tanya, nak tengok kan? Abang aku baca-baca dekat tangan dia, dia sapu dekat mata aku kiri kanan. Aku tu nampak benda tu bukan warna hijau lah, dia warna coklat. Aku tak pastilah. Kalau hampa cakap aku tipu, tak tahulah. Dia warna coklat macam budak biasa, tapi kepala besar. Dia duk main lah benda belangkah tu, duk main kacau. Dia terperasan je kata abang aku dengan abah aku dekat situ, dia terus menghilang. Jadi tak sempat lah kata nak tangkap. Dan tu pula abang aku dah pegang lah, apa jala nak standby nak baling lah. Memang tak sempat kan, dia dah hilang. Selepas je abang aku dengan abah aku nampak, tak sempat tangkap, toyo tu pun hilang. Kejadian hilang duit dalam rumah aku pun dah tak ada lagi. Boleh dikatakan dah 6 bulan lah tak ada kata hilang duit. Perniagaan pun macam biasa balik kan. Duit pun buat kiraan pun tak ada syok lagi.
Dan kampung aku pun time tu pun dah tak ada lagi kata orang hilang duit. Tapi kampung seberang pula lah kan. Kampung seberang pula kena ganggu dengan tuyul. Lepas tu abah jumpa lah dengan kawan abah yang tu area seberang kan. Buatlah macam mana yang abah dengan abang aku buat kan. Alhamdulillah kan rumah dia tak ada kena hilang duit. Tapi rumah sebelah pula lah. Rumah sebelah tu, rumah sebelah ni, rumah hujung. Dekat kampung aku ada jugalah selang 2-3 hari macam tu adalah orang heboh kata duit hilang kan. Jadi abang aku jumpa dengan Syukri apa, pesan lah dekat mereka, dekat rumah buat lah macam mana yang dia buat apa kan. Alhamdulillah rumah mereka tak ada gangguan kena tuyul apa. Benda tu pun dah semakin menjauh. Time tu adalah bunyi heboh-heboh orang-orang kampung dekat kedai makan. Time aku ikut abah pergi makan kat kedai mamak kan, mereka duk cerita lah belah karangan apa, belah kulim apa, duk heboh kata tuyul duk apa menganah kan, duk cerita tu. Lepas tu abah cakap itu pun rumah aku pun dah kena hampir 3 bulan jugalah, duit aku duk hilang. Aku adalah buat beberapa petua. Lepas tu abah duk ajak mereka lah betul-betul yang abah buat. Jadi alhamdulillah kampung abah aku time tu kurang lah diserang dengan gangguan tuyul tu kan. Lagi pula mungkin tuan tuyul tu terperasan kata ada orang tahu dia bela tuyul kan. Dia keluar daripada kampung tu. Dia lari lah. Sebab malu kan orang tahu dia bela tuyul. Okey lah, aku rasa sampai di sini dulu kot cerita kampung abah tu. Nanti aku akan sambung lagi apa yang terjadi pula. Tapi makhluk lain lah. Macam benda-benda sirik pula lah insyaAllah. Kalau hampa nak tahu apa yang terjadi waktu mak dengan abah berniaga makan dekat area Selama tu, kampung dalam Selama tu lah. Waktu abah berniaga ikan dengan berniaga makan di situ, hampa boleh tengok dekat cerita siapa tarik kaki aku tu. Di situ aku ada cerita. Kat sini mungkin aku tak cerita lagi kot sebab dah ada kan. Okey, aku ucapkan terima kasih sebab hampa tengok cerita aku sampai habis. Sekira video aku menarik, jangan lupa lah share dengan kawan-kawan. Okey, lagi satu, jangan lupa tekan subscribe, share dengan komen. Lagi satu, jangan lupa tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Kalau hampa tak tekan benda tu, kalau aku upload video baru, hampa tak tahu. Okey, Assalamualaikum.